Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salam sejahtera, dah salam hormat kepada korang, dah selamat berpuasa kepada korang semua. Okey, bertemu kembali dengan aku Azli dan This 16. Imtiaz yo, Abang Imtiaz. Okey, hari ni kita nak bahaskan tentang dua perkara saja, iaitu rupa versus hati. Okey, kita mulakan dengan poin pertama daripada Imtiaz. Okey, ni just slow talk antara kita orang dua membahaskan pasal topik ni. Okey, kita persilakan Abang Imtiaz. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang korang tahu, rupa dan hati ini adalah dua entiti yang berbeza, betul? Betul. Rupa dan hati ini persamaan ini adalah dijumpai dalam semua juzuk ataupun semua perkara yang kita berusaha dalam dunia ni. Terutamanya sebagai hamba Allah ni, kan, bila kita menyebut salah satu sama lain, rupa dan hati memainkan peranan yang sangat penting. Ya, betul. Dalam depan ni isu sosial sekarang ni lah. Okey, seperti yang saya tahu, rupa adalah first appearance, yang mana bila kita jumpa seseorang itu, kita akan terkesima dengan rupa yang dia beri. Macam contoh rupa yang kita ada ni, rupa handsome, rupa comel, cantik, lawa kan. Satu rupa ni penting dalam membawa perwatakan kita tu. Tapi tidak sepatutnya saya menyokong rupa ni adalah kepribadian kita yang unggul. Okay, bagi pendapat saya kan, pada sikap sebenarnya kan, macam apa yang Abang Imtiaz cakap tadi, rupa adalah first impression daripada kita semua, antara semua orang lah kan. Macam kita jumpa seseorang baru ataupun kenalkan orang baru, kita akan tengok rupa dan jenis pakaian dia ataupun gaya dia bercakap, tutur dan sebagainya. Okay, tapi apa yang orang selalu terlupa ataupun selalu tidak ambil berat adalah dia orang punya attitude. Okay, dia orang punya attitude. Kemungkinan sebab zaman sekarang ni kan, ramai yang boleh menipu daripada pandang serupa saja. Seperti apa yang macam kita semua tahulah kan, kita lebih berbangga bila ada kawan yang berpakaian segak, berkarier tinggi dan sebagainya. Malangkala orang yang tiada rupa hanya dianggap seperti kawan yang perlu ada ketika susah dan tidak perlu ada waktu senang. Terus kan? Okey. Setelah saya cakap pasal rupa, mari kita bergerak pada hati. Hati adalah satu benda yang kita boleh rasa tapi kita tak nampak. Hati ni, jika engkau jaga hati, jika engkau kejar hati, maka engkau akan dapat rupa. Tapi jika kau hanya nak inginkan rupa, kau tidak dapat hati. Faham tak maksud? Untuk memahami hati ni, pasal tak apabila ramai masyarakat di luar sana, ada orang ni dia kacak, tetapi dia kahwin dengan perempuan yang sedang-sedang, biasa-biasa je. Atau yang lebih senang kita kata lawa lah. Ada perempuan yang cantik pula, dia berkahwin dengan lelaki yang bukan pilihan dia, yang tak handsome, tak lawa, tapi baik. Pasal tak? Kalimah baik. Okay, sebenarnya kan, hidup kita ni ada dua perumpamaan, iaitu seperti bunga ros dan bunga kaktus. Kalau semua orang bila lihat bunga ros, tu ambil masa dia mekar dalam 2-3 hari saja, ataupun seminggu lah. Saya pun tak tahu sangat pasal bunga ros. Okay, dalam masa seminggu tu mungkin bunga ros dah berkembang dan semua orang boleh melihat kecantikan bunga ros itu. Tapi berbanding dengan pokok kaktus dia mengambil masa yang sangat lama untuk mengeluarkan bunga. Tahu tak? Jika seseorang tu pekebun yang sangat-sangat bersabar dalam menjaga pokok kaktus itu, hanya dia saja yang akan nampak kecantikan pokok kaktus tu apabila dia mekar. Okey, nampaknya satu pendapatan yang hebat ya. Okey, untuk memahami konsep rupa versus hati pada hari ini, saya ingin menjelaskan kepada anda tentang kisah ulat dan sayur. Pernah dengar tak? Pasal tak ulat, dia selalunya makan sayur yang macam mana rupanya? Sayur yang buruk dia kurang memilih sayur yang cantik berbanding sayur yang buruk. Sebab apa? Pernah tak dengar kuantiti toksik dalam sayur yang cantik adalah lebih tinggi daripada sayur yang buruk? Sebab sayur yang buruk ni dia organik, dia sifat dia tak lama.
Tetapi kita ibaratkan saya yang buruk tu sebagai hati dan saya lawa tu sebagai rupa. Si ulat ini dia dah tahu dah, jika dia teruskan makan sayur yang cantik tu, maka dia akan menempah maut sebab toksin yang banyak. Sama lah dengan manusia. Manusia ni dia perlu pilih pada hati. Rupa tu hanya nafsu semata-mata. Hati tu yang menjadi kewajipan ajnabi. Okey, macam apa yang Abang Imtiaz cakap tadi, rupa tu hanyalah suatu benda yang tak penting lah mungkin bagi kita. Mungkin kita perlukan rupa jugalah untuk diri kita. Macam ingin berkahwin kan, mestilah isteri cantik sentiasa kan. Betul tak? Betul Imtiaz kan? Kita masuk bahas pasal hati kan. Sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang buatkan kita boleh nampak perbuatan seseorang tu melalui hati dia. Contohnya, kalau korang tengah satu grup, ada lelaki ada perempuan, dia adalah salah seorang yang akan mengasingkan diri dia antara perempuan dan lelaki. Kalau anda kata dia lelaki lah, kalau dia perempuan dia asingkan diri dengan lelaki. Tapi zaman sekarang ni kan, aku perasan lah, ramai perempuan yang macam tak kisah dah dia kawan dengan siapa, lelaki ke perempuan ke, macam tak kisah dah. Kau perasan tak? Why are we still here? Masya Allah. Ini seseorang tu, individu tu, kalau yang kau pilih dia adalah hati, maka kebahagiaan tu sentiasa ada, tahu tak? Sebab apa? Kalau kau pilih rupa, sampai satu masa nanti, rupa yang cantik, yang kental itu akan berkedut. Sampai masa nanti, dia akan tua juga. Tapi dalam masa yang sama, kau akan pandang yang rupa yang dulu cantik kini sangat-sangat buruk. Faham tak? Baru kau menyesal nanti. Tetapi kalau korang pilih hati, tak kira lah berpuluh tahun sekalipun, muka dah kedut-kedut semua, di mata korang, hati diorang dan rupa diorang tetap akan cantik selama-lamanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216 yang bermaksud, boleh jadi perkara yang kamu benci itu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi perkara yang kamu suka itu padahal ia buruk bagi kamu. Demikian Allah yang maha mengetahui akan hakikatnya. Daripada ayat ni kita sedia tahu dah bahawa yang terbaik daripada ni adalah Allah SWT yang tahu. Dalam hal saya ni, saya menekankan bahawa hati adalah berjuta kali, beribu kali, berkali-kali lebih baik daripada rupa. Bukan saya kata rupa tak baik, tetapi perlu diingatkan bahawa rupa adalah satu first experience untuk kita mengenali seseorang itu. Guys, kat sini janganlah mengambil endah tak endah tentang rupa, sebab daripada rupa baru orang menilai hati kita. Kira daripada cara untuk kita mengenai seorang tu, mestilah nombor satu rupa, nombor dua hati. Tapi janganlah minta hal yang terlalu tinggi pada rupa, sebab pada satu hari nanti akan kita, whatever kita akan cuba dapatkan something, at the last kita tak dapat benda tu. Faham? Okey lah, sampai sekarang sebenarnya kan, bukan sekadar saja rupa yang dipilih ataupun hati sekarang. Tapi pada zaman ini, harta juga yang dipilih untuk untuk menjadikan seseorang tu kan. Mungkin ramai di antara kita yang memikirkan yang untuk memilih seseorang tu perlukan harta yang mampu menjaga kita, menjaga dia ataupun semuanya lah. Ya betul, tapi ada juga yang kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada atau dengan apa yang kita dapat, semua benda akan rasa cukup dan takkan rasa kurang. Ada juga yang duit dia berjuta-juta tapi tiada kebahagiaan dalam berjuta-juta ringgit itu. Betul? Ada juga yang pendapatan dia sehari hanyalah 100 tapi dia cukup bahagia, cukup selesa. Ini bergantung pada keikhlasan jugalah, di mana kita ikhlas bekerja itu atau tidak kan. Sama juga dalam hal kita sekarang dengan orang ni, jika kita ikhlas menerima seseorang itu dengan hati yang terbuka, dengan dan terima kekurangan dia, kelebihan dia, dan hadam itu sebagai satu benda yang kita akan tempuh bersama, itulah betul-betulnya cinta dan keikhlasan yang betul, yang patut ada dalam diri kita. Betul? Okay. Satu lagi penekanan ya. Perlulah kita memahami bahawa Allah SWT tidak memandang pada rupa, bahawa Allah Ta'ala adalah pandang pada hati. Dan perlulah kita membersihkan hati kita dengan istighfar. Sebab di mata Allah SWT, kita ni hanyalah hamba. Yang sekarang ni aku pakai slipper dan kau pakai kasut, kita sama di sisi Allah SWT. Okay, Imtiaz, dalam 3 minit terakhir ni, aku nak kau sharekan pendapat kau tentang, okay, contohlah kau akan pilih masa satu antara rupa dan hati ni. Okey lah.
pada prinsip saya lah, saya akan memilih hati. Sebab saya dah mengetahui bahawa rupa ni adalah tidak kekal selamanya. Rupa makin hari makin lama makin pudar. Tapi hati makin lama dia makin okey. Makin kualiti dia tidak terjejas. Contoh ni contoh lagi bagi nampak kereta lama kereta baru. Kereta lama kualiti enjin dia tinggi. Tapi kereta lama ni lama-lama rupa dia akan pudar. Tapi kita bila kita tengok pada kualiti enjin, orang akan minat lagi daripada kereta lama. Sebab ni kereta baru. Contohnya lah, okay, contoh untuk Imtiaz ni. Contohnya dia pakai kereta lama dia tu ialah Toyota Supra Mark 4. Okey, contoh dia. Kau faham lah kalau Toyota Supra Mark 4 macam mana? Faham lah. Bantah jangan tunjuk orang. Sudah. Ya. Itu saja untuk penilaian saya berharap agar anda semua tidaklah tertipu dengan rupa sebab dunia yang fana ni penuh dengan kekejian sebenarnya. Terima kasih Abang Tias. Okey, yang untuk saya pula pendapat pasal rupa besar hati ni bagi saya tak salah kita untuk lihat rupa dulu, tapi kita kena fikir juga pasal depan kita pasal hati. Pasal yalah, kalau rupa dia saja yang handsome, cantik, masya-Allah. Rupa dia cantik tapi perangai dia ya Allah ya Rabbi sagam. Itu je lah aku cakap. Aku pun dah tak cakap benda lah sebab tiba-tiba tengok something yang indah. Okay, itu saja daripada kita orang, daripada Azli dan this is his thing. Okay, kalau korang jumpa Instagram dia. Okay, sebelum bahaya promote. This is the follow. Jangan lupa tak follow. Follow Azli 03. Nak mahirkan cerita channel ni, video ni untuk kali ni dengan minta tolong korang tolong subscribe video channel ni kalau korang minat. Bawah. Subscribe channel ni dan like video ni. Okay. Dan sikit-sikit share video ini. Okay, terima kasih. Okay, Thank thanks you, for Malaysia. watching. Daripada saya Azli dan Imtiaz. This is the This is Steve. Aku nak clear nombor juga Okay, thanks for watching. Assalamualaikum.